Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menguruskan, yang telah mentadbir kehidupan kita dengan Allah mengurniakan kepada kita rahmat-Nya. Allah memanjangkan umur kita, Allah memberikan kita hidayah, dan Allah juga memberikan kita taufik untuk kita sama-sama sentiasa berada dalam keadaan menuntut ilmu, kita menambahkan pengetahuan kita, yang mana pada malam ini seperti yang dijadualkan, kita akan menyambung beberapa lagi fakta, maklumat berkenaan dengan kisah Nabi Allah Yaqub dan juga kisah yang berkaitan dengan Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Yang mana setakat sampai pada malam ini adalah malam yang ke-23, pertemuan kita yang ke-23, kita telah selesai membicarakan tentang 6 fakta berkaitan dengan para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan kisah Nabi Yaqub dan Nabi Yusuf ini kita letakkan di bawah senarai para nabi yang ketujuh, yang kita akan perincikan beberapa peristiwa, beberapa kejadian yang berlaku dalam kehidupan mereka, yang kejadian dan peristiwa tersebut kalau tidak dibincangkan, dia akan boleh membawa kepada kesalahfahaman, boleh membawa kepada kita menjatuhkan martabat para rasul dan sebagainya. Jadi sebelum kita memulakan pembelajaran kita, pengisian kita pada malam ni, izinkan saya untuk menunjukkan sekali lagi senarai para rasul yang kita akan bincangkan, sama ada yang telah pun kita pelajari dan yang akan kita pelajari. Dalam masa yang sama, kita akan melihat apakah topik-topik perbincangan yang dikaitkan dengan para rasul. Izinkan saya berkongsi maklumat tersebut di skrin Zoom, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau tuan-tuan tengok di skrin Zoom ni, ada senarai lebih kurang dalam, kita kata ada 16 kisah para nabi yang kita akan perbincangkan. Jadi setakat malam ni kita telah selesai, seperti mana saya sebut tadi tu, kita dah sampai kepada kisah Nabi Yaqub alaihi salam dan kisah anaknya iaitu Nabi Yusuf alaihi wassalam. Ini bermakna kita telah selesai 20 kemusykilan tentang Nabi Adam. Kita telah membicarakan 8 kemusykilan berkaitan dengan Nabi Nuh alaihi salam. Ada 5 kemusykilan yang berkaitan dengan Nabi Hud alaihi salam. Ada 4 perkara yang kita bincangkan, cerita tentang Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Begitu juga ada 17 perbincangan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, dan berikutnya ada 6 kemusykilan kisah Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam. Jadi moga-moga tuan-tuan buatlah semakan
Di manakah kisah-kisah Nabi ni yang tuan-tuan mungkin terlepas pandang, mungkin tak sempat nak mengikuti dia. Jadi kalau tuan-tuan tahu, tuan-tuan ada buat catatan, jadi tuan-tuan dapat mengetahui di manakah jurang pembelajaran yang tuan-tuan telah ikuti. Jadi sesiapa yang dia maksudnya dia ikut daripada awal sampailah siri yang ke-23 ni, maknanya dia telah sampai kisah Nabi Yaqub dengan Nabi Yusuf. Okey, kisah Nabi-Nabi, Nabi Yaqub dan Nabi Yusuf ni ada 17 isu yang kita akan perbincangkan. 17 kemusykilan, 17 isu. Jadi kalau nak tahu 17 kemusykilan, 17 isu itu tentang apa, maka kita ada letakkan maklumat-maklumat itu pada penghujung nota siri yang pertama ni. Jadi kita terus pergi kepada kisah Nabi Allah Yaqub dan Nabi Allah Yusuf. Okey. Kalau kita lihat maklumat yang saya paparkan di skrin Zoom tuan-tuan dan puan-puan ini, yang mana malam ini insya-Allah kita akan mempelajari perkara yang kelima. Topik yang kelima, kemusykilan yang kelima, isu yang kelima tentang siapakah yang menjual Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam setelah Nabi Allah Yusuf ni dijumpai ia berada di dalam satu telaga. Semua orang tahu kisah Nabi Yusuf diletakkan di dalam satu telaga. Kemudian Nabi Allah Yusuf dikeluarkan. Jadi berlakulah proses jual beli. Orang yang jumpa Nabi Allah Yusuf itu, maka siapa yang menjual, siapa yang membeli, maka Nabi Allah Yusuf dibeli oleh siapa. Nanti kita akan bincangkan. Kenapa perlu dibincangkan? Kerana ada pelbagai tafsiran tentang manusia yang menjual Nabi Allah Yusuf itu. Ada yang kata dia dijual sebanyak 2 kali. Ada yang kata sekali. Nanti kita akan bincangkan sekejap lagi. Dan insya-Allah kita akan masuk kepada perkara yang keenam. Topik yang keenam adalah tentang godaan yang diterima oleh Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Kita sedia maklum bahawa Nabi Allah Yusuf dia telah digoda oleh isteri kepada Al-Aziz, iaitu isteri kepada pembesar negara Mesir pada ketika itu. Ataupun orang Melayu selalu sebutlah nama dia ni, bukanlah kita kata itulah nama dia, tetapi kita sebut contohlah, dikatakan nama isteri kepada Al-Aziz itu adalah Zulaikha. Okay, kita letaklah namanya Zulaikha lah, tapi kita bukan pegang secara muktamad itulah nama dia Zulaikha. Tapi kita nak sebut untuk memudahkan pembelajaran, kita sebutlah perempuan yang menggoda Nabi Allah Yusuf itu, kita letakkan contoh namanya adalah Zulaikha. Kenapa kita nak bincangkan? Kerana ada ayat yang kalau kita tak hati-hati, kalau kita tak faham ayat itu, seolah-olah Nabi Allah Yusuf ini pun ada perasaan untuk menerima godaan Zulaikha. Maksudnya ayat tu kalau kita baca sekejap lagi, kita akan dapati ayat tu boleh membawa kepada kita salah faham, seolah-olah Nabi Allah Yusuf pun ada keinginan kepada Zulaikha. Inilah kemusykilan yang kita akan bincangkan pada malam ini. Kemudian yang ketujuh, sekejapnya apa beza je ni. Okey, yang ketujuh, perasaan Nabi Allah Yusuf terhadap godaan perempuan Al-Aziz. Yang ini nanti dia yang dekat sini nanti kita akan kaitkan dengan Nabi Allah Yusuf ketika dia menolak
pujukan Zulaikha, Nabi Allah Yusuf dia ada mengemukakan alasan. Kenapa dia tak sanggup, kenapa dia tak nak menerima pujukan Zulaikha tu? Nabi Allah Yusuf dia ada mengemukakan alasan. Jadi dekat satu alasan, ungkapan alasan dia tu boleh menjadi tafsiran yang berbeza. Nanti kita akan jumpa bagaimana dia mengatakan bahawa dia tak sanggup untuk menjadi seorang yang lupa diri kepada Tuhan dia, kepada Rabbi, kepada Tuhannya, kepada Tuhan dia. Nanti kita akan bincangkan. Kemudian topik yang ke-8 tu kita ikut pada senarai lah. Tapi kalau malam ni adalah topik yang keempat, isu yang keempat, kita nak bincangkan tentang bagaimana Nabi Allah Yusuf berhadapan dengan kawan-kawan Zulaikha yang mereka ini juga sebenarnya sangat tertarik kepada Nabi Allah Yusuf. So bagaimana Nabi Allah Yusuf dia berhadapan dengan perempuan-perempuan yang menjadi kawan kepada Zulaikha yang telah diundang di dalam satu jamuan. Jadi kita tengok bagaimana cara Nabi Allah Yusuf dia menolak dugaan ujian apabila berhadapan dengan wanita-wanita ini. Dan yang ke-9 kita akan bincangkan, jadi di isu yang ke-5 pada malam ini adalah Nabi Allah Yusuf ketika dia memilih untuk berada di penjara, dia ada 2 kawan di dalam penjara. Jadi salah satu kawan Nabi Allah Yusuf ni dia akan keluar dari penjara dan dia akan menjadi orang yang sangat dekat dengan Raja Mesir pada ketika itu. Jadi Nabi Allah Yusuf dia ada pesan kepada kawan dia yang akan bebas daripada penjara supaya nanti kalau dah dekat dengan raja, maka ceritakanlah siapa kawan dia yang berada dalam penjara tu. Kerana kita tahu Nabi Allah Yusuf ni dia masukkan ke dalam penjara tanpa ada proses perundangan. Dia tidak diadili, kan? Dia tidak didakwa, tak ada kertas dakwaan, tak ada siasatan, tak ada saksi, tak dibicarakan. Tiba-tiba dimasukkan, Nabi Allah Yusuf masuk ke dalam, dia memilih kepada masuk ke dalam penjara. So dia minta kat kawan dia tu cerita dekat raja tu nanti. Okay. Kenapa jadi isu? Kenapa perlu dibincangkan? Kerana Nabi Allah Yusuf ni seolah-olah macam kenapa dia tak minta aja pertolongan tu kepada Allah? Kenapa perlu minta pertolongan tu kepada kawan dia yang akan bebas daripada penjara? Okay, kerana ada tafsiran yang sebut seperti itu, sebab tu kita bincangkan. Okey, dan insya-Allah kalau sempat lagi malam ni, ada waktu lagi, kita akan masuk kepada perkara yang ke-10. Kita nak belajar tentang kenapa Nabi Allah Yusuf ni setelah ditawarkan oleh Raja Mesir ketika itu untuk dia keluar daripada penjara, tapi kenapa Nabi Allah Yusuf dia tidak cepat-cepat untuk keluar daripada penjara? Apa yang dia lakukan terlebih dahulu sebelum dia keluar daripada penjara? Kenapa? Sedangkan kalau banduan-banduan lain selalu nak minta pengampunan, kan? Nak minta pengampunan di raja. Nabi Allah Yusuf bukan sekadar dapat pengampunan di raja, raja tu offer untuk bebaskan dia. Tapi Nabi Allah Yusuf dia tak nak keluar lagi daripada penjara. Kenapa? Inilah yang kita akan bincangkan pada malam ini. Moga-moga Allah melapangkan urusan pembelajaran kita pada malam ini. Moga Allah mengangkat segala penghalang-penghalang yang boleh memahamkan kita kepada pembelajaran kita pada malam ini.
Semoga Allah berikan kita rahmat. Semoga Allah memberikan kita berkat pembelajaran kita pada malam ini. Okey, dah tahu, tuan-tuan dah jelas apa yang kita nak belajar pada malam ini. Jadi kita teruskan kepada perbincangan lanjutnya, isu yang kelima dalam senarai topik ini. Jadi izinkan saya untuk membentangkan nota nota dalam slide PowerPoint. Saya yakin tuan-tuan dah dapatkan nota tu kan? Ada diedarkan kepada tuan-tuan perempuan dalam, kalau tuan-tuan tengok dekat chat tu pun ada. Kalau tuan tengok dekat chat tu ada link Google Drive, nota-nota yang berkaitan dengan tajuk yang kita sedang pelajari. Okey. Sebelum tu tuan-tuan dapat dengar suara saya dengan jelas. Slide yang saya paparkan tuan-tuan nampak ataupun tidak? Okey, saya paparkan sekarang. Ya. Jelas Ustaz. Okey. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Okey. Kita lanjutkan perbincangan kita pada malam ni, isu yang kelima. Okey, dalam nota kalau kita tengok K tu, K5 tu, K5 tu maksudnya K itu adalah kemusykilan. Kemusykilan yang kelima. Kenapa terus masuk yang kelima? Ini adalah sambungan perbincangan kita pada minggu yang lepas, siri yang ke-22. Okey, kita nak bincang siapa yang beli Nabi Allah Yusuf ni sebenarnya. Okey. Untuk kita mengetahui maklumat perbincangan kita, maka kita kena tahulah terlebih dahulu di manakah fakta yang mengatakan Nabi Allah Yusuf ini dijual beli. Okay. Sudah pasti kisah Nabi Allah Yusuf ni tak ada dalam surah lain. Dia dalam surah Yusuf saja. Maka ayat yang pertama yang kita kena rujuk adalah ayat nombor 19. Ayat nombor 19, dan kita kena rujuk juga ayat nombor 20. Okey, ayat nombor 20 kita akan dapat mengetahui berapa harga yang dijual kepada pembeli. Harga Nabi Allah Yusuf ni berapa harga dia. Okey, itu ayat nombor 20. Okey, tapi ayat nombor 19 kita kena tahu dahulu siapa yang jumpa Nabi Allah Yusuf ni dan macam mana dia boleh dijual. Okey. Ayat nombor 19, kalau kita baca, saya terus baca pada terjemahan ayat ya, sebab kita boleh jimatkan waktu kita. Okey. Ayat 19 ini, maksud ayat 19 ini, okey, Nabi Allah Yusuf, dia, kalau kita baca pada ayat sebelum 19 ni, kita tahu dia telah diletakkan di dalam satu telaga yang jauh daripada rumah mereka. Ghayabatil jub. Okey. Jadi Nabi Allah Yusuf apabila dia berada di dalam telaga tersebut, okey, dalam satu hari tu lalulah satu rombongan kafilah dagangan yang dia dalam perjalanan. Okey. Dalam perjalanan ni dari mana nak ke mana? Okey. Kalau kita baca kisah Nabi Allah Yusuf ni, kita tahu Nabi Allah Yusuf dia akan dibawa masuk ke dalam bumi Mesir. Kan kita tahu Nabi Allah Yusuf dia akan dibawa nanti masuk ke dalam Mesir. Ini bermakna rombongan yang dalam perjalanan ni dia daripada satu tempat nak pergi ke Mesir lah. Cuma dari mana rombongan ini sampai, Al-Quran tidak menceritakan. Namun mengikut kebiasaan di zaman-zaman dulu atau zaman Nabi pun, biasanya kalau orang-orang ni dia berdagang, mereka akan berdagang yang popular macam bumi Syam. Bumi Syam ni maknanya dia cover Jordan, dia cover Yaman, dia cover dia masuk dalam negeri-negeri yang di Syria, itu dipanggil bumi Syam.
Maka ada para ulama tafsir mengatakan rombongan kafilah yang datang ni, mereka dari Syam, mereka nak masuk ke Mesir. Jadi dalam perjalanan, mereka memerlukan air. Jadi zaman dulu kalau perlu nak minum air ke, nak guna air ke, mereka akan mencari di mana tempat yang ada air. Maka tempat yang ada air pada ketika itu antaranya adalah telaga ataupun perigi. Macam zaman kita sekarang nak air, kita boleh berhenti dekat petrol pump, kan? Kita boleh singgah dekat perhentian, kita boleh singgah dekat RNR. Betul, kita senang. Okay, jadi zaman dulu mereka nak cari air ni, ada telaga. Jadi telaga itulah yang Nabi Allah Yusuf diletakkan. Jadi dalam ramai-ramai kafilah tu, maka ada wakil yang pergi mengambil air dalam telaga tu. Jadi apabila dia menghulurkan timba, kita tahulah zaman dulu dia guna timba lah kan. Jadi apabila dia turunkan timba tu, tiba-tiba jumpalah Nabi Allah Yusuf dekat timba tu. Kita tahulah macam mana dia memang duduk dalam timba asal-asal ke, ataupun dia berpaut pada tali ke, wallahu alam. Tapi yang pasti Nabi Allah Yusuf dia selamat berada di dalam telaga itu. Jadi orang yang pergi jumpa Nabi Allah Yusuf ni, dia rasa sangat happy. Sebab apa? Sebab dia jumpa seorang budak lelaki. Kenapa? Kerana zaman dulu di antara yang boleh kita boleh dapat duit adalah berdagang manusia, menjual hamba. Macam kita tengok cerita apa tu, cerita P. Ramlee kan, Abdul Wahab, Abdul Wahub, contoh kan, dijual kan. Okey. Jadi Nabi Allah Yusuf ni menjadi rezekilah bagi orang yang cari air tadi tu jumpa. Jadi ketika dia gembira jumpa Nabi Allah Yusuf ni, maka dia yang jumpa tadi ni, dia diam-diam dia simpan Nabi Allah Yusuf tu. Kenapa dia diam-diam tu? Maksudnya dalam ramai-ramai kafilah tu, dia tak beritahu pada semua. Maksudnya dia dengan geng-geng dia je, dia simpan Nabi Allah Yusuf ini untuk dijadikan sebagai apa? Sebagai barang dagangan untuk dijual nanti. Okey, nak jual Nabi Allah Yusuf tu di mana? Kita sebut tadi adalah nanti akan sampai di Mesir. Lepas tu Allah bagi tahulah, Allah tahu apa yang terjadi kepada mereka. Okey. Kemudian ayat nombor 20, ayat nombor 20, mereka pun menjualnya wasyarau bi thamanin bakhsin, dan mereka pun menjualnya dengan harga yang murah. Murah tu macam mana? Hanya dengan beberapa dirham saja. Maksud dia, kalau kita belajar tadabbur kita, tuan-tuan puan, kita bukan buat tadabbur ayat dia. Kita hanya nak bincang beberapa isu saja. Kita bukan nak bincang lanjut dari sudut tadabbur ayat. Jadi ayat 20 ni bagi tahu Nabi Allah Yusuf tadi dia telah dijual. Punya nak cepat jual Nabi Allah Yusuf ni, maka mereka jual lah dengan harga yang orang mampu nak beli. Siapa yang cepat beli, siapa yang cepat offer, jual dia. Tak ada lagi nak macam nak dapat harga mahal. Kenapa harga yang murah? Beberapa dirham saja, nak menunjukkan bahawa mereka tak nak simpan Nabi Allah Yusuf lama-lama. Nanti mungkin orang tahu dan sebagainya, maka mereka jual. Okey, isunya di sini, siapa yang menjual Nabi Allah Yusuf dengan harga yang sangat murah ni? Okay. Kalau kita baca pentafsiran, tuan-tuan akan jumpa di antara dua tafsiran ayat ni. Tuan-tuan jumpa ada pendapat pertama kata Nabi Allah Yusuf ni sebenarnya dia dijual sebanyak 2 kali. 2 kali tu maksudnya apa? Pembeli yang pertama yang membeli Nabi Allah Yusuf ni adalah rombongan yang pergi cari air tu. Yang jumpa Nabi Allah Yusuf ni, mereka lah pembeli pertama. Pembeli pertama tu mereka beli dari siapa? Ada ulama tafsir kata
adik-beradik Nabi Allah Yusuf ni, mereka sebenarnya ada dekat telaga tu. Tapi mereka duduk jauh, mereka tengok macam mana Yusuf ni. Jadi apabila ada rombongan ni jumpa Yusuf, maka mereka pun cepat-cepat kata, dia ni hamba. Kalau kamu nak ambil dia, ambil lah macam tu. Jadi pendapat pertama mengatakan yang menjual dan yang membeli dia yang pertama adalah rombongan yang mencari air itu. Mereka membeli daripada saudara-saudara Nabi Allah Yusuf. Selepas rombongan dia beli Nabi Allah Yusuf daripada abang-abang dia, kemudian mereka jual kembali kepada pembesar Mesir. Maknanya berlaku dua perjualan, berlaku dua bertukar tanganlah sebanyak daripada saudara-saudara Yusuf jual kepada rombongan yang cari air tadi, yang cari air itu jual pula kepada pembesar Mesir. Ini pendapat pertama, ada dan hatta dalam tafsir Ibnu Katsir pun semua maklumat seperti ini. Okey, pendapat kedua kata sebenarnya jual beli Nabi Allah Yusuf tu berlaku sekali je, iaitu antara rombongan yang pergi cari air tadi, dialah jumpa Nabi Allah Yusuf tu, kemudian dia jual dekat pembesar Mesir. Okey, tuan-tuan, pembesar Mesir ni itulah suami Zulaikha. Itulah Al-Aziz. Dia adalah pembesar Mesir. Jadi mana satu pendapat kita nak guna? Okey, kalau mengikut Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, mengikut kajian dia, maka beliau memilih pendapat yang lebih terpilih adalah pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua. Maksudnya, pembeli yang membeli Nabi Allah Yusuf itu hanyalah pembesar Mesir Al-Aziz, suami kepada Zulaikha yang beli Nabi Allah Yusuf melalui rombongan yang jumpa Nabi Allah Yusuf di dalam telaga. Bukan berlakunya dua jualan seperti mana pendapat yang pertama. Wallahu ta'ala a'lam. Allah yang lebih mengetahui situasi dan cerita yang sebenarnya. Tetapi pembesar Mesir beli itu memang ada ayat Quran. Memang ada ayat Quran sebut memang Nabi Allah Yusuf dimiliki oleh Al-Aziz, suami kepada Zulaikha. Tetapi dia membeli daripada tangan siapa, berlaku beberapa traders tu, kita apa perpindahan tu kita tak tahulah, wallahu alam. Tapi mengikut kajian Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia kata hanya satu saja. Jadi selesailah kita isu yang pertama. Kenapa pula di isu ini? Kerana dalam kitab tafsir ada disebut pendapat nombor satu. Dia tafsir Ibnu Katsir sendiri disebut. Bukan calang-calang sarjana yang mengemukakan pendapat yang pertama ni. Jadi untuk memastikan kita nak memilih pendapat yang mana, Dr. Salah kata adalah pendapat yang kedua. Wallahu ta'ala alam. Dia adalah kajian dan dia adalah ijtihadi. Allah lah yang mengetahui manakah yang lebih benar. Okey, kita pergi kepada kemusykilan yang keenam. Ini adalah Nabi Allah Yusuf. Alasan Nabi Allah Yusuf kenapa dia tak sanggup, kenapa dia tak nak menerima pujukan Zulaikha tu, kerana Nabi Allah Yusuf ada menyebutkan dengan perkataan, dia kata innahu rabbi. Dia kata sesungguhnya Rabbku. Kenapa jadi kemusykilan Rabbku? Begini. Perkataan Rabbi, Rob. Perkataan Rabb, dia boleh membawa kepada dua makna. Makna pertama, Rabb boleh dipakai kepada manusia. Dan Rabb
boleh juga dipakai nak merujuk kepada Allah. Itu dari sudut bahasa Arab. Jadi ayat ni Nabi Allah Yusuf kata sesungguhnya Rabbku. Rabbku tu siapa? Adakah Rabbku itu bermaksud manusia yang jadi tuan kepada Nabi Allah Yusuf, ataupun dia merujuk kepada Allah itu yang menjadi Rabb? Okey. Untuk lebih jelas lagi, perkataan Rabb ini, kita tinggalkan dulu kemusykilan nombor 6, sebab saya nak tunjukkan bukti jelas dalam surah Yusuf tu juga, perkataan Rabb juga boleh merujuk kepada selain Allah. Jadi kalau perkataan Rabb digunakan dalam konteks ayat ini merujuk kepada selain Allah, bermakna akan berlaku kemusykilan lah, akan berlakunya perbezaan pendapat lah. Siapa yang Nabi Allah Yusuf kata sesungguhnya Rabbku? Okay, tapi saya akan tinggalkan dulu pemilihan maksud kemusykilan ke-6 ni. Saya nak bawa tuan-tuan terus pergi kepada kemusykilan ni. Saya nak bawa tuan-tuan pergi dulu kemusykilan yang nombor 10 dulu. Saya dapat nombor 10. Kita pergi nombor 10. Kenapa saya nak teruskan nombor 10? Bukan cepat nak habis, bukan. Tapi dekat kemusykilan nombor 10 ni, tetap akan dapat maklumat rupa-rupanya perkataan Rabb di dalam Quran bukanlah hanya merujuk semata-mata digunakan untuk Allah je, tapi juga digunakan pada manusia. Okey. Jadi kemusykilan nombor 10 ni adalah cerita tentang Nabi Allah Yusuf. Dia ditawarkan untuk dikeluar pada penjara. Tapi kenapa dia tak nak keluar pada penjara? Maknanya Nabi Allah Yusuf meminta supaya kes dia dipenjarakan ini dibincangkan semula. Maknanya Nabi Allah Yusuf dia tak nak hanya menerima pengampunan di raja. Dia tak nak. Dia tak nak dapat ampun je, lepas tu dia keluar. Tetapi dia nak bersihkan nama dia dulu. Sebelum dia keluar daripada penjara, dia nak supaya semua orang tahu bahawa imej dia ini yang selama ini telah tercela. Mungkin ada orang kata, itulah sebab itulah ada kes sebab itulah masuk penjara. Jadi Nabi Allah Yusuf dia minta untuk dia diadili, supaya apabila dia keluar daripada penjara, maka maruah dia dapat dibersihkan, imej dia menjadi bersih. Itulah maknanya saya dah bagilah jawapan pada tuan-tuan perempuan tu. Kenapa dia minta kes dia diadili di mahkamah? Memang kerana dia nak supaya orang tahu selama ni dia tak bersalah, selama ni imejnya bersih, selama ni dia zalimi. Okey. Jadi kita kena tengok dulu ayat yang menjadi rujukan. Okey, kita kena tengok ayat nombor 50. Okey, ayat nombor 50 ni kita akan menemui yang dan berkatalah raja, waqalal malik, raja. Okey, tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca kisah Nabi Allah Yusuf, di zaman Nabi Allah Yusuf ni memang ada seorang raja yang memerintah Mesir. Raja yang memerintah Mesir zaman Nabi Allah Yusuf dia tak panggil lagi gelaran Fir'aun. Digelar Fir'aun adalah pada zaman Nabi Allah Musa. Siapa yang memerintah Mesir pada zaman dekat kisah Nabi Musa tu, dia dipanggil Fir'aun. Okey, raja ni dia macam ni lah, dia macam kalau macam kita ada yang di Pertuan Agong lah, soalannya seperti itulah. Maka raja ni dia tak dipanggil Firaun. Walaupun kita tahu Firaun dekat Mesir kan. Sebab tu Firaun, siapa saja yang memegang kuasa Mesir, maka dia akan dipergelar dengan Firaun.
Okey, sebab itu Firaun yang memerintah Mesir ketika Nabi Musa tu dia ada nama dia yang khas. Tapi gelaran dia Firaun. Tapi zaman Nabi Yusuf dia tak digelar Firaun. Dia panggil Malik saja. Okey, jadi raja yang bermimpi, yang kita tahu tentang mimpi dia, okey, setelah raja tu tahu bahawa 7 tahun ekonomi akan subur, lepas tu ekonomi bagus, 7 tahun lagi akan berlaku ekonomi yang runtuh, tanam-tanaman akan menjadi kering kontang tu, kita tahu cerita mimpi tu, maka raja tu dapat tahu rupa-rupanya Nabi Yusuf lah yang mentaksirkan mimpi tu. Jadi raja dengan gembira dia offer lah kepada Nabi Allah Yusuf untuk dikeluarkan daripada penjara. Jadi raja tu pun hantarlah utusan kepada penjara tu untuk bawa Nabi Allah Yusuf ni keluar daripada penjara, jumpa dengan raja untuk didapat kebebasan. Maka Quran kata ketika mana utusan raja tu sampai kepada Nabi Allah Yusuf di penjara, Nabi Allah Yusuf berkata kepada utusan raja tu. Apa yang dia kata? Okey, kita tengok kalimah ni. Okey, dia kata apa? Dia kata qala rji' ila rabbika. Dekat kalimah ni. Perhatikan baik-baik. Dia kata dari sini. Dia kata qala rji' ila rabbika. Dapat tak perkataan rabbika? Kejap saya tukar warna tulisan ni. Okey, kita jumpa tak perkataan rabbika? Rabbika. Jadi kalau kita tengok dekat terjemahan, tengok Nabi Allah Yusuf dia kata apa? Dia kata, kembalilah kepada Tuanmu. Dekat Rabb ni, Rabb dekat sini, dia kembali kepada Tuanmu. Maksudnya Rabbika tu Tuanmu. Tuanmu ni siapa? Tuanmu itu adalah raja tadi. Raja. Jadi Nabi Allah Yusuf dia menggelarkan raja itu sebagai Rabb, sebagai Tuan. Membawa maksud bahawa perkataan Rabbi ni digunakan juga kepada manusia yang membawa maksud. Sebab tu kalau kita belajar Asmaul Husna dari sudut bahasa, perkataan Rabb boleh membawa maksud kepada Tuan. Kalau kita kata zaman sekarang kita kata bos, yes bos, bosku, bos lah, semua bos lah. Okay? Kalau dulu Arab kalau nak panggil bos ataupun tuan, kita kata yes tuan. Tuan tu, as-sayyidu tu, tuan tu, itulah makna pada Rabb. Dekat sini bukti dia. Kenapa Nabi Allah Yusuf kata irji' ila rabbika? Membawa maksud bahawa perkataan rabbika merujuk kepada tuan, kepada utusan itu. Siapa tuan tu? Al-Malik, raja tadi itulah. Raja yang dihantar utusan, maka raja itu digelar oleh Nabi Allah Yusuf sebagai Rabb. Kat sini jawapan dia. Jadi kalau tuan faham maklumat ni, ini yang kita nak bincangkan pada kemusykilan yang tadi tu. Kemusykilan yang ke-6 yang kita skip tadi tu. Okey. Jadi kemudian Nabi Allah Yusuf dia minta utusan tu tanya kepada raja tu. Macam mana, apa cerita perempuan-perempuan yang pernah melukakan tangan mereka? Maksud dia apa? Maksudnya Nabi Allah Yusuf dia kata, cuba buka balik kes. Cuba semak semula siasat. Cerita ada perempuan-perempuan yang pernah mereka melukakan tangan mereka. Siapa dia yang melukakan tangan-tangan mereka ni? Iaitu kawan-kawan tetamu Zulaikha yang Zulaikha jemput datang rumah dia. Yang dia hidangkan makan kan. Kemudian diberikan pisau untuk digunakan masa makan tadi kan. Maka apabila dipegang pisau, akhir tangan mereka terluka. Maknanya Nabi Allah Yusuf ni
Dia pesan dekat utusan raja tu, minta raja tu siasat. Perempuan-perempuan yang pernah melukakan tangan tu, apa cerita dengan mereka? Maknanya, Nabi Allah Yusuf minta kes dia ini dibicarakan semula. Buka fail dia, kan, siasat. Dan kita tahu bahawa perempuan-perempuan yang pernah menggoda Nabi Allah Yusuf ni sebenarnya daripada perempuan itulah yang akan jadi saksi nanti bahawa Nabi Allah Yusuf dia tidak bersalah. Okey. Jadi tuan fahamlah, maksudnya tuan jelas kemusykilan yang ke-10 ni, kenapa Nabi Allah Yusuf dia tak nak cepat-cepat keluar daripada penjara walaupun dia dapat tawaran daripada Malik, daripada raja. Jawapannya adalah kerana Nabi Allah Yusuf kalau dia nak keluar, dia perlu bersihkan dulu imejnya. Dia perlu bersihkan tanggapan negatif yang orang berfikir tentang raja. Sebab tu nak jadi pemimpin ni dia kena imej yang bersih. Dia kena imej yang bersih supaya orang melihat akan apa, supaya orang boleh taat, orang boleh dengar, orang boleh hormat. Kerana imej pemimpin itu bersih. Sebab tu Nabi Allah Yusuf, walaupun kita tahu ceritanya dia akan jadi menteri ekonomi, dia akan jadi menteri keuangan, kan? Dia tak nak di belakang dia orang akan kata tentang imej dia. Kan dia ni kaki perempuan, dia ni apa-apa-apa, dia tak nak. Sebab itu dia tidak mahu keluar daripada penjara, melainkan semua orang tahu bahawa Nabi Allah Yusuf ini sebenarnya dia tidak bersalah. Kenapa dia pilih untuk masuk penjara? Itulah kemusykilan yang kita nak rungkaikan. Ada persamaan tak macam zaman ini? Sebab itu kalau nak jatuhkan, seseorang, apabila terlibat je dengan kes wanita ni, habis. Boleh mati karakter seseorang kerana hanya dengan wanita. Bahaya wanita ni. Yang salihat, alhamdulillah. Tapi tetap kita baca banyak sejarah, kan? Betul tak, kan? Kerana wanita habis jatuh imej, betul tak? Nanti kita, kalau kita belajar surah Yusuf ni, kita jangan lupa peranan wanita. Kalau dia baik, tapi kalau dia buat helah, dia boleh apa? Habis jahanam. Ada orang sampai kena penjara disebabkan isteri dia. Kan imej dia tercela disebabkan perempuan. Okey, kita nak panjang-panjangkan sebab kita bukan nak buat tadabbur ayat, bukan nak baca teladan. Tapi kalau tuan-tuan nak bincangkan tentang teladan surah Yusuf, kita ada satu modul yang khas yang kita buat tentang teladan surah Yusuf. Okey, selesai isu yang ke-10. Jadi tuan dapat mengetahui bahawa perkataan Rabb, tengok pada konteks ayat, dia juga boleh digunakan kepada manusia yang orang agungkan dia, orang dengar cakap dia, itu dipanggil sebagai Rabb. Dia disebut sebagai Tuan yang ditaati. Okey, dan jelas kemusykilan ayat ke-10 ni, maka patahlah semula kita kepada perbincangan kemusykilan yang ke-6. Kemusykilan yang ke-6 tadi itulah yang kita kata ada ayat yang Nabi Allah Yusuf cakap, innahu rabbi, sesungguhnya Rabb aku. Rabb aku tu siapa? Ini perbincangan kita. Perbincangan dia adalah, adakah Rabb aku bermaksud suami kepada Zulaikha, iaitu Al-Aziz, ataupun innahu rabbi, sesungguhnya Tuhanku tu merujuk kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh ditafsirkan kedua sudut tu. Okey. Nanti kita akan pilih pendapat mana yang saya salah pilih, dan dia akan bagi hujah dia. Okey, jadi nak tahu maklumat tentang perkataan ini, kita kena rujuk ayat nombor 23. Kalau kita rujuk ayat nombor 23, kita akan jumpa
Okay, ayat ni kita ringkaskan, tak perlu kita perincikan sebab kita bukan nak buat tadabbur ayat. Okey, ayat nombor 23 ni adalah ayat yang menunjukkan bagaimana Zulaikha itu, isteri Al-Aziz itu, berulang-ulang kali berusaha sedaya upaya untuk memujuk Nabi Allah Yusuf. Kan? Sampaikan last kali tindakan dia tutup pintu-pintu rumahnya, tak ada siapa boleh masuk pintu rumahnya. Lepas tu perempuan Al-Aziz, isteri Al-Aziz itu, Zulaikha itu memanggil Nabi Allah Yusuf, marilah kau ke sini, aku dah bersedia dah untuk kau. Maka jawab Nabi Allah Yusuf, dekat sini Nabi Allah Yusuf kata, dia minta perlindungan kepada Allah, dia kata qala ma'adzallah. Nabi Yusuf kata, aku berlindung kepada Allah. Okey, lepas perkataan itu, kita akan jumpa Nabi Yusuf kata apa? Innahu rabbi ahsana maswai. Tengok, dekat sini perbincangan kita. Selepas Nabi Allah Yusuf, dia memohon perlindungan Allah, setelah Zulaikha offer diri dia, Zulaikha dah tutup pintu ni. Maka Nabi Yusuf kata, aku berlindung kepada Allah. Lepas tu Nabi Yusuf kata, sesungguhnya Rabbku. Nampak? Dia kata, sesungguhnya Rabbku. Boleh juga diterjemah, sesungguhnya Tuanku. Sebab kita sebut tadi kan tentang perkataan Rabb kepada Raja. Okay, kita bincang sekarang. Nabi Yusuf kata apa? Sesungguhnya Rabbku telah memberikan tempat tinggal yang baik kepadaku. Kalau kita baca pada ayat ni macam, siapa yang Nabi Allah Yusuf masukkan Rabbku di sini? Maksudnya Nabi Allah Yusuf dia mengenang budi siapa? Nabi Yusuf dia sebenarnya dia minta perlindungan Allah. Dalam masa yang sama dia mengenang jasa yang telah bagikan Nabi Allah Yusuf tempat tinggal, bagi layanan ketika duduk di Mesir. Isunya, siapa Rabbku kat situ? Kalau kita baca dekat yang saya garis ke warna merah ni macam, sudah tentulah macam yang bagi tempat tinggal tu suami Zulaikha, betul tak? Kan? Maksudnya ayat ni menunjukkan Nabi Allah Yusuf dia tak sampai hati. Dia maksudnya dia tak nak mengkhianati tuan Rabb dia yang telah bagi dia tempat tinggal. Kalau kita baca dekat terjemahan ni akan timbul isu lah, siapa Rabb dekat sini yang pernah bagikan Nabi Allah Yusuf tempat tinggal. Itu yang para ulama kata. Ada tafsir kata yang pertama tadi, dia kata Rabb dekat sini merujuk Al-Aziz, iaitu suami Zulaikha yang minta Zulaikha, kan kita tahu Al-Aziz tu yang beli Nabi Allah Yusuf tu kan. Lalu dia bawa Yusuf balik rumah dia, dia minta kepada isteri dia, jaga dia ni baik-baik. Kan, ambil manfaat kepada dia. Boleh jadi maksud dia, sesungguhnya Rabbku merujuk kepada suami Zulaikha. Tapi Syekh Salah kata tak. Dia kata tak. Sesungguhnya innahu rabbi tu, Rabbku situ tu sebenarnya merujuk kepada Allah. Dia kata Rabbi dekat situ bukan merujuk kepada suami Zulaikha. Kalau ada orang argue, dia kata, kenapa kita boleh tafsirkan Rabb itu kepada selain Allah? Kan kita dah bawa bukti tadi pada kemiskinan nombor berapa? Nombor 10. Kan? Jadi apabila perkataan Rabb itu boleh diterjemahkan kepada manusia yang orang taat sangat, tuan yang ditaati, maka apabila sampai kepada ayat ni, dia boleh ada dua sudut nak tafsirkan. Tetapi yang mana pendapat yang lebih terpilih, maka saya salah pilih yang inilah. Dia pilih pendapat yang kedua. Kenapa dia kata? Dia bagi alasan dia. Alasan dia adalah, cuba tengok ayat sebelum innahu rabbi. Kan? Hu ni sesungguhnya. Sesungguhnya. Hu ni maksudnya nya lah. Nya. Kan ganti nama. Nya. Nya ni
Sesungguhnya Rabbku. Nya ni kembali kepada siapa? Maka hu ni, dia kata tengok ayat sebelumnya ada sebut tentang Allah. Nampak tak? Qala ma'adzallah. Aku berlindung kepada Allah. Allah itulah nya. Sesungguhnya nya itu apa? Adalah Allah. Jelas? Boleh faham tak? Kata Syekh Salah, dia katalah ayat sebelumnya katakan Nabi Allah Yusuf minta perlindungan kepada Allah, yang Allah itu ganti namanya adalah hu, innahu. Hu tu adalah kembali kepada Allah. Kerana sebelum tu ada kenyataan tentang Allah. Jadi Allah ni digantikan dia dengan ganti nama hu nya. Itu jawapan Syekh Salah. Tetapi boleh tak juga ditafsirkan Rabbku dekat sini adalah Al-Aziz yang dijadikan sebagai Tuhan? Itu yang kita kata tadi, boleh jadi. Tetapi pendapat yang lebih dipilih oleh Syekh Salah, jawapannya adalah Allah itu sendiri, bukan merujuk kepada Al-Aziz, pembesar Mesir ataupun suami kepada Zulaikha. Okey, selesailah kemusykilan yang keberapa? Kemusykilan yang ke-6. Kemusykilan yang ke-7. Kemusykilan ke-7 ni pun taklah berat sangat, tapi kita perlu bincangkan. Okey, kemusykilan ke-7 ni kita kena ambil ayat nombor 24. Ayat nombor 24 ni kita tengok perbincangan kita dekat sini. Perbincangannya dekat sini. Dekat perkataan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Okey, dan sesungguhnya benar-benar perempuan itu sangat berkeinginan. Maksudnya dia dah nafsu dia ni dah macam nak sangat kepada Nabi Allah Yusuf ni. Dan Yusuf pula berkeinginan kepada perempuan itu. Kalau kita baca ayat ni, kalau kita baca sekali imbas, baca terjemahan seolah-olah Nabi Allah Yusuf pun menyimpan perasaan. Faham tak? Nabi Allah Yusuf ni seperti ada keinginan juga. Adakah itu maksudnya? Ataupun macam mana? Kalau kita baca terjemahan dia, saya tengok terjemahan dia. Saya tak tahulah kalau terjemahan tuan-tuan berbeza dengan terjemahan saya. Kalau kita baca pada terjemahan dia, kita tengok ya. Okey, Allah kata, dan sesungguhnya benar-benar perempuan itu. Perempuan itu siapa? Zulaikha itulah. Sangat berkeinginan kepadanya. Maksudnya nafsu dah membuat-buat dah nak dapatkan Nabi Yusuf ni. Dan, nampak perkataan, dan dia, iaitu Yusuf itu pula, keinginannya kepada perempuan itu. Kalau kita baca macam sekali iman ni macam, oh, Nabi Yusuf pun teringin juga dekat Zulaikha tu. Tapi kenapa dia tak buat? Quran tu kata, jika dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Maksudnya, ayat ni, kalau kita baca sekali ibadah seolah-olah, oh, Nabi Allah Yusuf dia tak jadi nak buat perbuatan terkutuk tu dengan Zulaikha. Sebab apa dia tak jadi? Dia ada keinginan juga. Tapi kenapa dia tak jadi? Dia tak jadi buat sebab Allah Ta'ala telah tunjukkan dia tanda. Tanda tu pula macam-macam para ulama'. Kan ada yang kata tiba-tiba Allah tunjukkan muka bapa dia Yaqub. Ada yang kata dia nampak malaikat. Tetapi kita tak tahu tanda apa yang Allah Ta'ala tunjukkan. Tetapi yang pasti, tanda dekat situ sudah pasti dia seorang Rasul. Tanda dekat situ para ulama tafsir adalah Allah tunjukkan iman dia. Maknanya Allah Ta'ala tunjuk tanda dari Tuhan tu, maksudnya Nabi Allah Yusuf ni dia ada iman lagi. Dia ingat pada Allah tu, dia ingat pada Tuhan. Okey. Kalau kita baca ayat ni, boleh salah faham tak?
boleh tak ayat ni kita katakan Nabi Allah Yusuf juga ada perasaan, ada nafsu, keinginan kepada perempuan? Kalau kalau kita tak letak kalau kita tak letak perkataan ni dalam kurungan ni kan, kita tak letak lah. Sebab ini kurungan ni dia bukan terjemahan. Okay. Boleh membawa maksud Nabi Allah Yusuf teringin tak? Sesungguhnya benar-benar perempuan itu sangat berkeinginan kepadanya dan dia Yusuf pula ada keinginan kepada perempuan itu. Ini besar tau makna dia ni. Kita kena bincangkan. Kan? Dua-dua ni. Hammad bihi wa hamma biha. Sama tak? Perempuan tu dia guna hamma. Hamma ni dia lebih besar daripada lintasan niat. Dia memang dah ada azam. Orang yang ada azam yang kuat dia dipanggil ham. Dia bukan sekadar lintasan niat saja tak. Tapi dia memang sudah ada benda yang tertanam dah. Ini tentang Zulaikha. Dekat sini tentang Nabi Allah Yusuf. Wa hamma. Lebih kurang sama kan? Zulaikha hammat. Nabi Yusuf hamma. Sudah. Adakah Nabi Yusuf juga ada perasaan yang membuat-buat macam Zulaikha? Tapi kenapa dia tak jadi buat? Sebab dia nampak tanda dari Tuhan. Jadi kita tengok kat sini. Tengok dekat nota yang saya paparkan ni. Okey. Kalau kita faham huruf dan tu yang ni lah. Ni perkataan ni. Sebab tu kita ni kena jangan cepat-cepat nak faham ayat tu dengan baca terjemahan. Tengok ya. Kenapa tak perkataan wa ni macam apa? Wa ni maknanya dan lah. Dan. Apa fungsi dan? Apa fungsi huruf wa kat sini? Apa fungsi dan? Kalau kita faham dan ni, dia kan menjadi kata penghubung kan. Dia seperti menyambung cerita yang inilah. Ini kan cerita pertama. Cerita tentang Zulaikha ni dia memang membuat-buat dah nafsu dia kepada Nabi Yusuf. Dan kalau kita baca dan tu seperti waw ataf, waw yang menyambung cerita, seolah-olah kita faham dan Yusuf pun ada keinginan sama. Kalau kita faham dan tu, kalau kita baca dan tu macam dia nak merujuk kepada dia nak sambung cerita sama macam Zulaikha. Itulah itu fungsi dan kat situ. Tetapi adakah itu yang sebenarnya yang dimaksudkan? Okey. Tuan-tuan dah jelas tak? Faham ke tak faham ni? Kita tengok dekat sini. Okey, ini yang salah lah. Yang salah kalau kita tafsirkan dan dekat sini adalah kata hubung. Maksudnya dan dekat sini kalau kita fungsikan dia sebagai waw ataf, waw yang menghubungkan cerita yang sama macam Zulaikha yang ada keinginan, memang kita akan kata Yusuf pun ada keinginan yang sama macam Zulaikha. Tapi kenapa dia tak buat? Kerana Allah telah tunjukkan tanda. Sampai kalau baca cerita Israiliyat, Nabi Allah Yusuf ni seolah-olahnya dia sudah dah memang dia dah duduk dah dekat dengan Zulaikha tu. Oh, lagi teruk cerita dia. Tapi kenapa dia tak jadi buat? Sebab Allah tunjukkan tanda kepada dia. Sebab kalau kita faham dan memang maksud dia macam tu. Tapi pentafsir ini salah. Ditolak. Sebenarnya dan dekat sini bukan dan yang menghubungkan cerita sama macam Zulaikha. Tetapi dan dekat sini seolah-olahnya dia menjadi cerita lain. Contohnya macam ni. Tengok yang betul dia macam ni. Dia seolah-olah rangkap ayat dia macam ni. Mula-mula Allah nak cerita tentang Zulaikha. Allah kata dan sesungguhnya benar-benar perempuan itu sangat berkeinginan kepada Yusuf, kepadanya. Seolah-olah ayat tu jadi noktah. Dia macam dia mati kat sini je ayat ni. Dan dekat sini bukan nak menyambung cerita ni. Tak. Dan dekat sini bukan nak sambung cerita, bukan nak sambung cerita cerita tentang perasaan
susah nak sebut dalam bahasa Melayu penggunaan huruf ni. Saya buka balik tuan-tuan ya, terputus ya. Line saya ni dia dah letih sangat dah. Okey, setakat ni tuan-tuan boleh ikut tak? Boleh faham tak setakat ni? Boleh ikut tak? Ke pening. Pening ni bagus sebenarnya. Ada peningkatan. Pening tak? Boleh faham tak? Macam mana ni? Boleh, Ustaz. InsyaAllah boleh, Ustaz. Okey. Untuk saya fahamkan, setakat ni tuan faham macam mana ayat? Maksudnya ayat ni. Ayat yang nombor 23 ni. 24 ni. Tuan faham macam mana? Kita sampai dekat sini lah. Maksudnya, kalau kita berhenti setakat ni, kalau tuan baca terjemahan kan, tuan berhenti kat sini, apa tuan faham? Siapa boleh bantu saya menerangkan ayat sampai ayat dekat Burhan Rabbih ni. Banyak kan tuan dengar kisah Nabi Yusuf kan? Cerita dia. Maknanya isu dia sebenarnya adalah adakah Nabi Yusuf itu juga ada keinginan yang sama macam Zulaikha tetapi dia tak jadi buat kerana Allah tunjukkan tanda pada dia. Adakah itu yang kita pernah belajar sebelumnya seperti itu ataupun macam mana? Okey. Tafsiran yang lebih tepat, dan ini sebenarnya tafsiran yang kita kena ambil, sebenarnya dan dekat sini bukan dan yang nak menunjukkan macam nak menyamakan, menghubungkan, nak menyamakan keinginan yang sama. Tapi dan dekat sini dia seolah-olah nak cerita Nabi Yusuf ni dia memang dan dekat sini soalannya macam nak masuk cerita baru. Soalannya kata dan Nabi Yusuf ni pula dia tak ada keinginan langsung pun kepada Zulaikha ini. Kenapa? Kerana dia telah melihat tanda dari Tuhan. Tanda dari Tuhan tu maksudnya Allah campakkan keimanan pada dia, campakkan rasa takut dia kepada Allah, gerun dia kepada Allah. Itulah tanda dari Tuhan. Seolah-olahnya ayat ni kalau kita nak faham, dia jadi macam ni. Ayat ni, dia sebenarnya ayat ni kita kena mula dia ambil daripada belakang. Ayat dia ni. Ayat dia mula pada sini sepatutnya kalau kita nak faham. Okay. Ayat dia maksudnya jika dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, dia ada keinginan kepada perempuan itu. Membawa maksud bahawa Nabi Yusuf dia tak ada keinginan pun pada perempuan itu ketika itu sebenarnya. Kenapa? Kerana Allah telah melihatkan dia tanda dari Tuhan. Mana Allah nak jaga Nabi Yusuf, Allah nak pelihara dia. So Allah kawal nafsu dia. Allah kawal nafsu dia sampai dia memang tak ada pun perasaan yang sama seperti mana Zulaikha kepada dia. Jadi ayat dia sebenarnya adalah jika dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, maka dia akan ada keinginan kepada perempuan itu. Menunjukkan bahawa Nabi Allah Yusuf pada ketika itu dia langsung tak ada keinginan kepada perempuan itu. Sebab apa? Sebab Allah telah menunjukkan tanda dari Tuhannya. Bukan membawa maksud Nabi Allah Yusuf ni dia ada keinginan juga. Keinginan yang sama. Tetapi dia terselamat sebab Allah tunjuk tanda. Dua statement yang berbeza tu tuan-tuan. Jadi jawapan yang tepat dia langsung tidak ada keinginan seperti perempuan itu. Itu sebenarnya yang lebih tepat. Kalau orang tanya, takkan Nabi Yusuf ni tak ada nafsu langsung? Tak, sebenarnya Allah boleh buat macam tu. Tuan-tuan, kita pernah dengar tak? Istilah janda berhias? Pernah dengar? Kan kita pernah dengar kan istilah janda berhias kan? Maksud dia apa? Maksud dia suami yang kau dengan dia tak sentuh pun dia langsung. Tak ada keinginan. Allah boleh buat. Kita tahu kan
Allah boleh buat macam kaum Nabi Lut kan, tak suka pun pada perempuan langsung kan. Kita dah belajar. Allah boleh buat. Jadi maknanya tak mustahil lah kalau Allah Ta'ala pelihara Nabi Allah Yusuf, langsung tak ada keinginan pun. Nafsu dia seperti mana? Nafsu yang ada pada Zulaikha. Itu sepatutnya yang lebih tepat pentafsiran ayat yang Nabi Allah Yusuf ni dia tidak ada keinginan kepada wanita tersebut. Sebab itu dalam kurungan kita letak mungkin timbul. Maknanya tak ada langsung keinginan tu kerana dia telah melihat tanda dari Tuhan mereka. Okey, saya harap tuan jelas tentang penerangan maklumat ini. Kalau nak tahu jawapan dia lagi kan? Okey, ada sebenarnya. Dekat ayat tu saya bagi jawapan kat sini. Dekat hujung tu ada jawapan dia. Tuhan kata apa? Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Tengok Allah kata, demikianlah kami takdirkan untuk Yusuf ni dia jauh dari perkara-perkara yang tidak baik. Kat sini dah menguatkan lagi fakta yang kita sebut tadi tu. Betul ke Nabi Yusuf ni langsung tak ada keinginan? Kita kata ayat belakang tu pun cakap, kami buat Nabi Allah Yusuf ni jauh daripada perkara-perkara yang tidak baik. Dan perbuatan yang keji. Ini satu. Lepas tu kalau kita baca ayat tu Allah kata, sesungguhnya dia tergolong dalam golongan hamba-hamba kami yang terpilih. Dekat sini satu statement lain dah. Kalau Nabi Yusuf ni dia ada keinginan jahat juga macam perempuan tu, sama keinginan, takkanlah Allah Ta'ala letak Nabi Yusuf ni di kalangan al-mukhlasin, hamba-hamba kami yang terpilih. Maksudnya soalan Nabi Yusuf ni dia hampir-hampir dah. Maksudnya dia pun ada keinginan yang jahat untuk melakukan perbuatan yang tak elok tu. Maknanya jatuhlah martabat Nabi. Takkan Allah Ta'ala mengiktiraf perbuatan itu pada Nabi Yusuf sehingga Allah mengatakan dia termasuk min ibadina mukhlasin. Dia daripada hamba kami yang terpilih. Ini pun dah memberikan kita jawapan. Sebenarnya Nabi Allah Yusuf ni tidak ada perasaan yang sama macam Zulaikha. Wallahu ta'ala a'lam. Itu adalah pandangan penelitian daripada Dr. Salah Al-Fatah Al-Khalidi. Baik, kita pergi kepada satu lagi. Last sekali ke ni? Ke tak habis lagi? Ada dua lagi. Tak cukup, tak sempat. Okey, tak apa. Tak perlu kita belajar terkejar-kejar. Okey, paling penting kita dapat sesuatu perbincangan pada malam ini. Okey, kita tinggal lagi kemusykilan yang ke-8 dan kita juga masih lagi belum selesai kemusykilan yang ke-9. Jadi waktu kita pun sebenarnya dah sampai dah sampai 10.22, dah agak lewat malam. Kita cuba buat hanya 1 jam sahaja. Jadi kita sambung insya-Allah pada minggu hadapan. Kita akan bincangkan kemusykilan yang ke-8 dan kemusykilan yang ke-9. Maknanya malam ni kita selesai bincang kemusykilan yang ke-berapa? Yang ke-6 6, 7, 10 kan? 6, 7, 10. Okey. Ada sebarang pertanyaan dari tuan-tuan ataupun tuan-tuan nak bagi feedback, tuan-tuan kata kami belajar dulu, kami faham seperti ini. Boleh juga tuan-tuan. Kita berkongsi maklumat. Ya, silakan Kak. Selama duk belajar ni memang asatizah lain cakap yang tu memang sebenarnya Nabi Yusuf ada keinginan tapi telah sebab melihat tanda keagungan Allah tu Nabi Yusuf dilindungi. Maknanya waw tu bukan waw ataf lah Ustaz. Bukan, dia panggil waw huruf dia panggil istisnaf macam tu. Waw pemula cerita. Ya. Okey Ustaz. Baik, terima kasih. Pemula cerita. Tapi bukan sekadar hujah yang tu, tapi ayat yang selepas dia tu kan. Itulah bila Ustaz hurai tadi tu baru nampak benda tu. Selama ni macam kau duk faham macam sebelum ni duk dengar lah kan. Ada keinginan tapi dilindungi kan. Sebab Nabi Yusuf takut kepada Allah kan. Jadi dilindungi.
betul, betul. Ah, Ya, dia seperti kita kata tadi itulah, maksudnya kalau ada pihak yang dia kata takkan Nabi Yusuf ni tak ada nafsu langsung, kita kata memang Allah boleh buat. Kan, seperti mana kita tahu kan kisah ada orang dia memang tak ada nafsu pada perempuan, ada, Allah boleh buat. Apatah kalau Nabi, lagilah Allah boleh pelihara. Ada manusia ni yang dia yang Allah jadikan dia memang tak berkenan untuk mendirikan rumah tangga, ada, Allah boleh buat. Apatah kalau pada Nabi, dia ada dalil lain lagi tau. Dalil lain tu Allah pelihara. Nanti waktu kita belajar kemusykilan yang ke-8, apa jawapan Zulaikha kepada perempuan-perempuan yang datang rumah dia, dia kata Yusuf ni dia buat apa? Macam mana dia jaga diri dia, kan? Kita akan jumpa perkataan fasta'sam. Nanti saya tunjukkan dekat sini sikit pada ringkasan dia. Dekat ayat ni kita akan jumpa nanti kat sini. Ni dekat ayat nombor 32, Zulaikha setelah dia tengok kawan-kawan dia pun tergoda, terpesona dengan Nabi Yusuf, Zulaikha cerita Yusuf ni sebenarnya dia tu macam mana. Kat situ dia kata dekat sini, dia kata walaqad rawattu an nafsi fasta'sam. Ini satu lagi hujah lain. Ni fasta'sam. Fasta'sam ni sangat-sangat memelihara. Fasta'sam ni kalau dalam bahasa kita selalu kata ma'sum kan. Fasta'sam lah. Dekat sini, kalau kita baca dekat sini, dia terjemahkan ni, berpegang teguh kepada kesucian. Berpegang teguh kepada kesucian ni, sebenarnya kalau kita baca ayat ni, memang Nabi Yusuf ni, dia memang jaga betul diri dia. Dekat sini kita akan jumpa perkataan, dia ada huruf alif, sin, ta. Ada 3 lagi huruf ditambah. Ada huruf lagi yang lain. Asalnya adalah ain, somim je. Ain, somim. Tapi ada huruf alif, sin, ta. Lagi kuat maknanya. Keismahan tu, Nabi Allah Yusuf tu bukan biasa-biasa. Tapi Allah bagi yang luar biasa. Kenapa kita kata luar biasa? Kerana ada huruf yang menguatkan luar biasa. Alif, sin, ta. Ini adalah fi'lul madhi. Ista'sam. Huruf asal dia 3 je. Ain, sa, mim. Tapi ada 3 huruf sebelumnya menguatkan tentang kemaksuman Nabi Allah Yusuf. Itu pun jawapan dia juga sebenarnya. Nak menunjukkan bahawa memang sampaikan keinginan tu pun Allah Ta'ala pelihara daripada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam. Okay, ada soalan lain? Ada perbincangan lain? Silakan tuan-tuan. Ya. Nak tanya Ustaz, Ya. apa tu kemusykilan 10 kan, kita tengok ada Rabbika, lepas tu yang akhir tu ada lagi satu, Inna Rabbi bikaidihinna alim. Jadi Rabbi yang kedua tu merujuk kepada Allah ya? Ya, kejap ya. Nombor 10 ya. Nombor 10 dia kata Inna Rabbi bikaidihi alim. Ya. Kalau yang nombor 50 ni Kak, ayat dia yang Inna Rabbi dekat sini memang merujuk kepada sebab alimun. Alimun kan Allah Maha mengetahui. Dia merujuk kepada Inna Rabbi. Rabbi dekat sini memang merujuk kepada Allah. Ya, Allah Maha mengetahui tipu daya, helah, muslihat perempuan-perempuan itu. Jadi orang perempuan ni dia kena tahu di antara kelemahannya, kalau baik sangat bagus, tapi kalau muslihat ni bahaya. Jadi kena hati-hati. Tapi kita tak bincanglah tentang bab-bab tu sebab kita bukan belajar tadabbur. Tapi kalau kita belajar tadabbur, kita boleh keluarkan banyak ibarah dia. Okay, tapi jawapan dia begitu puan. Melihat kepada siyak, melihat kepada konteks ayat, memang kat sini merujuk kepada Allah. Tapi kalau yang Rabbika dekat sini, dia merujuk kepada raja tu, Al-Malik. Sebab orang dulu dia sangat patuh kepada raja, sampai raja ni dimuliakan kan. Raja ni diagungkan. Itu yang dia panggil seolah seperti Rabb.
Wallahu ta'ala a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sebab itu dalam suratul Fatihah, dalam surah An-Nas, kenapa Allah sebut Rabbin Nas? Kenapa? Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas. Kenapa Allah kata Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas? Kenapa perlu Allah mengatakan? Kenapa Allah menyifatkan dia itu adalah Rabb kepada manusia? Maka kata para ulama tafsir, mereka mengatakan manusia ni dia ada tuan dia dekat dunia ni. Dia ada bos dia. Tetapi bos di antara bos-bos ini adalah Allah. Maksudnya ayat dia macam tu. Rabbin Nas nak menunjukkan bahawa dalam banyak-banyak tuan, masa dekat dunia kau taat pada tuan kau dengar cakap dia kan. Tapi sebenarnya maknanya di antara segala tuan yang kena ketaati adalah Allah itu, kerana Allah itu adalah Rabbin Nas. Kalau Malikin Nas, raja bagi manusia. Kenapa sebut raja pula? Kerana dekat dunia kita ada raja kan, kita tak boleh nak kritik, kita tak boleh nanti kita ditangkap, kita macam-macam lah, kita muliakan raja kita. Tetapi Allah nak bagi tahu pada kita dalam banyak raja bagi segala raja adalah Allah. Di situ justifikasi dia. Okay, wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan lain tentang perempuan? Tuan nak berkongsi maklumat? Ya. Saya nak tanya yang jika dia tidak melihat tanda daripada Tuhan dia kan, sebenarnya ada tak dalil ke atau hujah tanda tu, tanda dari segi tanda apa Ustaz? Itu okey, tanda dekat situ perkara yang mubham, perkara yang tidak dijelaskan oleh Allah maksud dia apa. Tetapi kalau kita lihat kepada konteks pembesaran Nabi Allah Yusuf ni, tentu sudah pasti tanda itu adalah dikaitkan dengan keimanan. Dikaitkan dengan keimanan dia, penjagaan dari Allah. Maksudnya dari sudut kerohanian dia. Wallahu a'lam. Tapi tanda yang orang kata macam nampak bapak dia tak jadi buat, dia nampak, apa dia kata, nampak malaikat Jibril. Itu sebenarnya tidak ada mana-mana dalil yang menyokong. Tapi kita tahu karakter Nabi Allah Yusuf itu memang dia seorang yang sangat jaga keimanan dia. Jadi apabila nampak tanda tu Allah tunjukkan lagi. Allah tunjukkan lagi tanda dia, atau maksudnya iman dia tu tentang Allah, tentang azab Allah, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu Nabi Allah Yusuf disebut sebelum tu, dia kata, kita tahu kan, dia kata qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Maknanya ayat-ayat macam tu akan merujuk kepada iman. Wallahu ta'ala alam. Allah lebih mengetahui pentafsiran yang lebih tepat. Wallahu ta'ala. Baik, ada pertanyaan lain tentang perempuan? Kalau tidak ada, insya-Allah kita jumpa minggu hadapan. Kita akan sambung lagi perbincangan kita yang ke-8 dan yang ke-9. Kemudian kita akan lanjutkan lagi beberapa kemusykiran yang lain tentang Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Jadi kalau tuan-tuan juga ada kelapangan besok pagi jam 10, tuan-tuan diundang untuk mengikuti kelas Tadabbur Suratul Furqan. Tadabbur Suratul Furqan jam 10 pagi, anjuran ahsanu amala. Boleh dapatkan link di beberapa grup WhatsApp dan juga boleh dapatkan link di Telegram Akademi Tadabbur Malaysia. Jazakumullahu khaira. Barakallahu fikum. Kekurangan, kelemahan saya mohon ampun dan maaf. Kalau ada mana-mana penyampaian saya yang tersalah, saya tersalah apapun sudut jawapan, penerangan, fakta, tolong betulkan, ya, tolong bagi teguran bersama dengan
rujukan dia supaya kita boleh sama-sama berkongsi maklumat. Ya, kerana saya pun manusia biasa yang terdedah kepada banyak kekurangan, banyak kesalahan. Kita sudahi pengisian kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita jumpa lagi insya-Allah kuliah yang akan datang. Terima kasih Ustaz.